Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang mana saya cakap tadi, kita bersama dengan PU Azman. Kenapa dia memilih tiba-tiba nak berlakon? Dan sebenarnya, kadang-kadang orang pandang kita, takkan ustaz berlakon. Tiap hari, selama bertahun-tahun, saya akan cakap seorang-seorang. Jadi daripada mula situ, you dah rasa macam malu nak berlakon ke? Geram bulan. Kita dah menjerit dah. Dia kata suruh jerit lagi. Ada tak benda-benda yang dah ada negatif daripada orang pasal Cik Man punya involvement dalam bidang lakonan? Dia pandang negatif dari sudut lakonan tu kerana semata-mata saya banyak bercakap. Maknanya mulut yang jahat, dengki dengan orang. Penting, saya akan tanya director, tuan rasa, abang rasa saya boleh bawa ke tidak? Dan apa cara-cara dia untuk mengatasi benda tu? Kalau nak respon pada orang yang kecam tu, saya rasa zaman-zaman akhir ni buat baik pun orang kecam. Betul. Walaupun Cik Man sendiri tak adalah nak merasakan bahawa aku belajar agama, orang mesti panggil aku. Saya beri sedikit sumbangan mana yang saya boleh bagi untuk industri dari sudut bidang yang saya ambil. Bila kita keluar je cerita tu kan, orang cakap, ambo Cik Man ni duk belagak. Mulut saya, daripada zaman sekolah lagi, mulut saya memang sebenarnya memang bermasalah lah, memang lahar. Kemudian bila saya sebut dakwah kan, orang kata klise. Kata, Cik Man, kenapa engkau berlakon? Adakah untuk dakwah? Kata, saya tak kata saya berlakon ni untuk berdakwah, tapi sebab orang, oh hebat ni Cik Man ni kan. Jadi what do you think sebagai seorang pelakon baru terlibat, tiba-tiba nak berlakon veteran. So saya diamlah, benda tu pendam. Peluang untuk saya belajar dan timba ilmu. Kau pelakon baru freshie, jangan nak banyak cakap. Memang rasa macam, oh satu hari besok aku nak juga aim pelakon lelaki terbaik. Bila netizen kata, wah engkau ni tak lama lagi, dia boleh aim, iaitu berlakon sekadar ataupun dengan tujuan untuk mungkin satu hari besok aku rasa aku stop lah jadi penceramah, nak teruskan dia berlakon. Ceramah, dia kaitan dengan dakwah. Bagi saya, dakwah tu bukan ceramah saja. Bahkan dengan skrip pun boleh buat. Ni kan drama-drama yang ada motivasi macam tu. Allah. Betul, dari mana Cik Man dapat ni? Memang Cik Man ni jahat ke? Sebenarnya saya tak adalah fikir jual dadah ke contohnya, ataupun nak couple apa semua tu kan. Sebab dari sudut kecaman tu memang ada lah. Tu dekat komen tu tak tahulah dia orang serius ke, jumpa nanti siaplah engkau. Anak saya dah benci apa, dah kenapa tiba-tiba dah jadi jahat, semua budak tak faham semua kan. Okey dengan arwah mak, cuma masa kita remaja, yalah, betul lah, tertinggi suara. Jadi saya teringat benda tu. Rasa patah hati. Yalah. Kan dia rasa macam, aku dah buat bagus berlakon pun orang kutuk aku macam tu. Yalah, makilah. Cuma saya jadikan benda tu sebagai batu loncatan untuk saya memperbaiki mutu lakonan. Jadi sebagai medium untuk mereka berperasaan begitu, lebih menghargai, maka saya rasa seronok dan bersyukurlah. Kadang netizen kita ni salah anggap. Apa yang kita tunjukkan jahat tu sebenarnya jahat. Dia tak tahu bahawa apa yang kita nak tunjuk jahat tu supaya kita dapat yang baik. Kita rasa macam kita nak tahu daripada Cik Man. Kan ada ke pelakon-pelakon lain pun suka dia berlakon sebenarnya? Kadang-kadang tak ada suka juga. Itu jatuh, turun naik ataupun jatuh bangun seseorang dalam satu bidang itu perkara biasalah. Anggapan masyarakat masih lagi tak berapa baik. Dulu, sebelum terlibat masa kecil-kecil, kata okey, dunia lakonan sebuah dunia hitam. Orang ni macam mana ni, minum ke, tak semayang. Cik Man rasa lama ke Cik Man nak stay dalam bidang lakonan ni? Buat masa saya nak fikir tentang, saya tak nak memikirkan benda-benda yang boleh menyedihkan saya. Berapa tahun lah aku diterima ni kan. Cuma dalam industri ni banyaklah pengalaman yang saya dapat setakat ni sebagai seorang yang sangat-sangat baru, pengalaman yang dari semua sudut, bukan saja watak yang saya mainkan. Ini daripada sudut Cik Man sebagai baru, sebagai orang yang sangat baru, sebab kita membesar dengan diorang. Tapi bila dah umur dalam 40 ni pula, diorang pun memang dah veteran. Jadi minta adalah ruang tu untuk bekerjasama dengan mereka. Cik Man rasa lah, Cik Man nak karakter apa lagi ni? Kan, Cik Man dah bawa beberapa karakter. Karakter macam mana? Saya tak nak nanti saya macam, aku nak ni, walaupun keinginan tu nak cuba kepelbagaian. Minat takut tu ada. Jadi itu sebagai saya punya, orang kata, penapis supaya tidak terlalu syok sendiri kot. Merasakan tahap mana Cik Man berada dalam bidang lakonan? Tahap antara 1 sampai 5. Mesti kita akan rasa, ya Allah patutnya aku nak buat macam tu. Ya Allah patutnya aku tambah yang ni, aku potong yang tu. Maksud sifat itu ada dalam diri saya lah. Tapi bersyukur tu tetap bersyukur. Juga artis-artis yang lama ni kadang-kadang dia susah nak menerima kemasukan artis baru. Kalau misal kata ada yang orang lama yang tak berapa selesa dengan kehadiran baru, maka Cik Man sebagai orang baru, kan, penonton-penonton suka Cik Man ni daripada sudut mana? Masa mula-mula nak naik, orang tak kenal kita terlibat dengan lakonan tu, saya berceramah di online, kemudian ceramah fizikal sebelum PKP. So kita adalah keceluparan. Kau kena ingat mak kau,
Jadi apabila ingat mak tu, dia banyak benda yang kita boleh cover, dan sebenarnya sebagai seorang pelakon juga dia harus bertahan. Saya membesar dalam industri seiring dengan apa-apa nasihat dan resipi-resipi daripada orang yang memang dalam ada. Bila ada pengetahuan yang sepatutnya Cik Man blend dalam industri ni, so lebih baik bersabar tu sesuatu yang terbaik. Ni antara orang ni juga yang push rasa dah sehabis baik dah aku bawa dah. Kata kau lagi sial lagi Man, kau lagi sial lagi Man. Memang aku tension.